Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 28 Jun 2023 bersama saya Pia Ernadia. PN sudah sedia membentuk kerajaan di 6 negeri dan menyelesaikan agihan jawatan di kalangan komponen parti sekiranya menang pada PRN yang akan datang. Pengerusinya Muhyiddin Yassin berkata demikian dalam temu bual bersama FMT. Katanya PN yang akan bertanding di 245 kerusi DUN mahu mengelakkan pergeseran jika mereka berjaya menawan Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang selain mengekalkan pentadbiran di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Menurut Presiden Bersatu itu, pengagihan bukan hanya membabitkan jawatan Menteri Besar, Ketua Menteri, Esko dan Ketua Syarikat Berkaitan Kerajaan JLC tetapi Ahli Majlis serta Ketua Kampung. Pada 22 Jun lalu, PN telah memuktamadkan rundingan kerusi di antara komponennya. Turut diputuskan calon Menteri Besar bagi Selangor dan Negeri Sembilan akan datang daripada Bersatu, manakala PAS mengetuai pentadbiran Kedah, Kelantan dan Terengganu. PAS akan bertanding di 126 kerusi, Bersatu 83 kerusi dan Gerakan 36 kerusi. Muhyiddin berkata PN tidak bimbang dengan kritikan terhadap pelantikan ahli politik untuk mengetuai JLC dengan menegaskan perkara sama turut dibuat Kerajaan Perpaduan. Dr. Mahathir Mohamad mengesahkan akan bertemu dengan pengerusi PN Muhyiddin Yassin selepas Aidiladha untuk membincangkan kerjasama menerusi proklamasi Orang Melayu. Bekas Perdana Menteri itu berkata pertemuan itu tidak dapat diadakan sebelum Hari Raya Haji kerana kesuntukan masa. Well, before Raya Haji is too difficult because tomorrow is Raya Haji. But I would like to meet him to explain the purpose of proclamation. Proclamation is not in support of anybody. It's in support of the Malays as a whole, because we see them losing control completely of their own country, and they will suffer if they don't have some say in the running of this country. Semalam media melaporkan Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu bersetuju bertemu dengan Dr. Mahathir berkait dengan proklamasi Orang Melayu yang diasaskan bekas ahli Parlimen Langkawi itu pada Mac lalu. Sementara itu, Dr. Mahathir menyatakan pendiriannya tidak akan bertanding pada sebarang pilihan raya akan datang. No, I'm not going to stand for election, but I will be very active supporting this movement of Malays who want to have their share of this country. They are afraid that this country is being turned into somebody else's country. No longer a Malay country. It's a multiracial country. And everybody would push the Malays down, and the Malays will continue to be poorer and poorer. So that is my objective, not to become Prime Minister. Baik, berita seterusnya, Parti Ikatan Demokratik Malaysia MUDA diharapkan mempertimbangkan semula keputusan parti itu yang akan bertanding sendirian pada PRN yang akan datang. Setiausaha Politik Kanan Iskandar Mat Akin berkata, keputusan itu bagaimanapun seharusnya dihormati oleh semua pimpinan dalam PH. Memetik portal berita harian Samsul berharap Presiden MUDA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mempertimbangkan semula keputusan itu dengan mengambil kira MUDA juga sebahagian daripada parti yang mendukung Kerajaan Perpaduan. Pada 26 Jun lalu, Syed Saddiq dilaporkan mengumumkan partinya akan bertanding pada PRN yang sekaligus bermaksud MUDA akan bertembung PH dan BN. Katanya MUDA beranggapan dua blok politik sedia ada tidak mencukupi. Oktober tahun lalu, MUDA menyertai Pakatan Pilihan Raya dengan PH untuk Pilihan Raya Umum ke-15 dan telah beberapa kali memohon menyertai PH.
Namun sehingga hari ini difahamkan PH belum memberi sebarang maklum balas. Presiden PKR Anwar Ibrahim sebelum ini berkata, MUDA tidak dijadikan sebagai parti komponen kepada Pakatan Pembangkang ketika itu kerana ia memerlukan kelulusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Dalam pada itu, MUDA menyangkal dakwaan veteran DAP Lim Kit Siang bahawa ia membuat keputusan tergesa-gesa dan sepatutnya bekerjasama dengan Kerajaan Perpaduan. Presiden MUDA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman membuat surat terbuka itu dalam satu kenyataan hari ini. Menerusi hantaran itu, Syed Saddiq berkata, Setiausaha Agung PH Saifuddin Nasution telah mengabaikan 3 surat berkenaan permintaan parti itu untuk mesyuarat ringkas. Namun katanya, MUDA bukan sahaja dibiarkan tergantung, malah dipelekehkan apabila Saifuddin menjawab bahawa dia tiada masa untuk membaca surat MUDA itu. Kata Syed Saddiq, dia juga telah cuba menghubungi Anwar dan pegawainya beberapa kali tetapi tidak berjaya. Semalam Kit Siang berkata, MUDA seharusnya bekerjasama dengan Kerajaan Perpaduan dalam 6 pilihan raya negeri akan datang bagi memastikan usaha reformasi dapat diteruskan. Mengulas lanjut, Syed Saddiq berkata, Kerajaan Anwar tidak mempamerkan pembaharuan, justru MUDA terpaksa berperanan lebih besar dalam semak dan imbang. Dalam pada itu, selepas MUDA mengumumkan bertanding solo pada PRN, pemuda PKR mencabar parti itu menyatakan pendirian sama ada masih menyokong pentadbiran Anwar Ibrahim atau sebaliknya. Menerusi ciapan di Twitter, Adam Adli berkata, sekiranya MUDA tidak lagi mendukung Kerajaan Perpaduan, parti pimpinan Syed Saddiq itu boleh berpindah ke Blok Pembangkang. Adam mempersoalkan tindakan Syed Saddiq yang disifatkan sebagai matlamat peribadi, bukannya perjuangan untuk rakyat. Sementara itu, Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan tindakan MUDA ingin bertanding PRN secara solo sebagai sia-sia jika tidak membantu membentuk kerajaan. Bekas Perdana Menteri itu berkata sepatutnya calon yang bertanding dalam PRN mestilah boleh menang untuk membantu membentuk kerajaan. Yeah, but if you go solo and you stand for election in a few seats, what can you do with a few seats? You see, you have to be the government, and our intention is to be the government. We will put up candidates, enough candidates. If they win, we can become the government. Sementara itu, pada sidang media khas MUDA petang tadi, Presiden MUDA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menjawab kritikan Dr. Mahathir itu. Memang betul MUDA menyertai pilihan raya negeri ini tidaklah dengan jumlah yang besar, tetapi sebab utama bukan sekadar untuk kuasa, kerana mungkin komen tu berkait rapat, kamu tidak boleh jadi kerajaan negeri, tidak boleh bersama dengan pentadbiran. Tetapi saya rasa apa yang rakyat rata-rata mahukan adalah supaya sistem semak imbang itu kuat, supaya akhirnya suara rakyat itu tidak akan dilupakan, diasingkan dan disisihkan. Sebab itu MUDA menawarkan calon-calon rakyat, the people's representatives ini, untuk dijadikan sistem semak imbang yang lantang bersuara, bela rakyat untuk pastikan bahawa politik baru diberikan keutamaan, bukan sekadar untuk dapat kerusi atau menduduki tahta kuasa di peringkat negeri mana pun. Dakwaan bekas Menteri Besar Selangor Muhammad Azmin Ali bahawa ekonomi negeri merundum setelah diambil alih oleh Amiruddin Syari cuma permainan politik. Demikian kata Amiruddin kepada pemberita selepas menghadiri majlis serahan sumbangan lembu korban di Parlimen Gombak dan Dun Sungai Tua. Maknanya Azmin kena lihat jumlah kerja, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih besar di Selangor dan jumlah gaji dan nilai ekonomi. Ini cuma permainan dia yang ni, tapi sangat sedih kalau ada seorang yang tidak bercakap jujur, terutamanya dalam hal ini kerana untuk kepentingan politik. Bersama maju jaya lah dengan ketidakjujuran dia. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Polis Kedah telah menerima 12 laporan berkaitan kenyataan yang dikeluarkan oleh Zainul Asri Muhammad Romli semasa program Himpunan Kedah Berselawat Berbusana.
Ketua Polis Kedah Fiso Saleh berkata Zainul telah dipanggil dan keterangan telah diambil semalam. Sebelum ini, PH telah membuat laporan polis terhadap bekas timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Kedah itu. Dia didakwa mengeluarkan kenyataan berbau hasutan berkaitan isu musuh Allah ketika berucap pada program yang diadakan di Stadium Darul Aman yang dihadiri puluhan ribu peserta pada 24 Jun lalu. Semalam, Zainul tampil memohon maaf kepada mereka yang tersinggung dengan ucapannya. Sebelum pada itu, saya mengucapkan permohonan maaf yang tak terhingga kepada muslim-muslimat dan juga rakyat Malaysia yang tersinggung, tersentuh terhadap ucapan yang berbangkit. Sesungguhnya saya tidak menyasarkan ucapan itu kepada mana-mana kumpulan dan tidak mention kepada mana-mana parti politik dan juga siapa saja. Yang saya maksudkan dalam ucapan saya itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian saja daripada saya, Pia Nadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Dengan kesempatan ini, kru Kini TV ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam yang bakal menyambutnya esok. Salam hormat dan jumpa lagi.